ke kota Madinah, maka Nabi kirim kepada mereka, iaitu seorang sahabat duta Islam yang pertama ke kota Madinah, namanya Mus'ab bin Umair. Supaya apa tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah? Supaya Mus'ab bin Umair ni boleh mengajar mereka ini supaya mahir akan Al-Quran, dan pada waktu yang sama boleh mengajak dan menyampaikan dakwah Islam kepada penduduk-penduduk di kota Madinah ataupun Yathrib pada ketika itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Nabi kata tak apa, tahun depan, haji tahun depan, kita bertemu lagi di tempat yang sama yang mereka bertemu dengan Nabi, di tempat namanya Aqabah, yang terletak di antara kota Mekah dan kota Madinah. Maka Nabi kata tahun depan kamu balik, tahun ni balik, tahun depan kita bertemu lagi pada malam sekian di tempat yang sama, kita akan bertemu lagi untuk kali yang kedua. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, baliklah 12 orang pemuda ini bersama Mus'ab bin Umair balik, dan mereka membina kekuatan mereka, kekuatan dalaman mereka, dan mereka membuat perancangan bagaimana untuk nak sampaikan dakwah, nak tarik minat orang-orang yang orang kata apa, yang berakhlak dengan akhlak jahiliah ni, yang kufur kepada Allah, yang menyembah berhala dan sebagainya. Bagaimana mereka nak mengajak dan meyakinkan mereka ini supaya dapat mendekati Islam, mendengar akan penjelasan tentang cantik dan indahnya Islam ini. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, setahun, tahun depan mereka datang pada musim haji. Mereka datang dengan membawa 75 orang. 73 orang daripada lelaki, 2 orang daripada kalangan perempuan. Ni tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, ini namanya kerja dakwah. Yang mana 12 orang tadi mereka balik, mereka membuat kerja dakwah. Mereka menjalankan tanggungjawab sebagai seorang da'i ilallah. Sebab itu Nabi pesan kepada mereka ni, dalam kamu nak menyampaikan dakwah, nak ajak orang ni dekati Islam, nak ajak orang kenal Allah, nak ajak orang mentauhidkan Allah, akhlak kamu tadi itu mestilah akhlak Islam yang membezakan di antara kamu dengan orang jahiliah. Kalau akhlak kamu macam orang jahiliah itu, kamu nak cerita, woi jomlah kita masuk Islam, jomlah kita sembah Allah, tapi kamu duk minum arak, tapi kamu duk mencuri, kamu duk membunuh anak perempuan. Jadi orang tengok persepsi orang, macam manalah dia ni nak ajak orang buat baik. Dia pun 2 kali 5 dengan aku, cakap tak serupa bikin. Jadi orang akan tak mau ikut, orang akan tak mau dengar, orang tak akan mahu mendekati Islam. Sebab tak ada perbezaan apa di antara ini namanya Muslim, ini namanya kafir. Dia tengok sama aja. Apa beza dia? Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah. Sebab itu Nabi nak suruh 12 orang pemuda ni, kamu sebelum kamu nak ajak orang mengenal Allah, meninggalkan penyembahan berhala, maka kamu kena tunjuk akhlak Islam, yang mana akhlak kamu tak sama dengan akhlak-akhlak jahiliah. Dan akhirnya mereka mampu mengajak penduduk-penduduk kota Yathrib pada ketika itu untuk mengenal Allah, mentauhidkan Allah, meninggalkan penyembahan berhala dan sebagainya. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, mereka berjaya membawa 75 orang. Bila mereka datang pada musim haji pada tahun itu, maka seperti mana yang disebut oleh Ka'ab bin Malik, katanya, kami telah berjanji dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu di Aqabah pada hari tasyrik. Pada hari tasyrik. Ya, kita tahu hari tasyrik ni
Kalau apa nama kita raya pada 10 Zulhijjah, tasyrik adalah 11, 12, 13. Itu namanya ayyamut tasyrik. Jadi Nabi kata kepada 12 orang pemuda ni, kamu balik tahun depan, kamu datang, kita bertemu tempat yang sama Aqabah itu, kita bertemu pada hari-hari tasyrik. Selepas selesai kami mengerjakan haji, dan tepat pada malam yang telah kami berjanji itu, kami pun tidur bersama-sama keluarga dan barang-barang kami. Jadi kata Ka'ab bin Malik ni, bila kami dah habis tunaikan haji pada malam tu, kami pun tidurlah sama-sama dengan kaum kerabat mereka daripada kabilah mereka ni. Sebab mereka tak nak ada rasa syak wasangka. Mereka tidur sama-sama pada malam tersebut. Bila sampai sepertiga malam, kami pun keluar dari kediaman menuju ke tempat yang dijanjikan untuk menemui baginda Nabi SAW. Bila dah sampai dah sepertiga malam, maka mereka pun bangunlah perlahan-lahan daripada kaum kerabat mereka, daripada kabilah mereka ni, keluar perlahan-lahan. Keluar perlahan-lahan untuk nak memastikan bahawa ahli keluarga mereka, kabilah mereka, adik-beradik mereka ni tak ada syak wasangka ataupun tak perasan. Kata mereka ini keluar daripada khemah mereka ini, pergi menuju ke suatu tempat yang lain. Tak ada, semua orang tidur abad letih mengerjakan haji, tidur pada malam hari tu, semua tidur lena. Tak sedar, kata mereka ini bangun, keluar daripada khemah kabilah mereka itu, keluar dalam keadaan yang perlahan-lahan. Kami keluar perlahan-lahan bersembunyi, sehinggalah kami bertemu kesemua berjumlah 73 orang lelaki dan 2 orang perempuan keluarga kami, iaitu Nasibah binti Ka'ab dan Asma binti Amru. Ini perempuan 2 orang. Ini perempuan 2 orang. Ini lelaki 73 orang, perempuan 2 orang yang ikut serta dalam perjanjian Aqabah yang kedua. Di lorong itu kami menunggu ketibaan baginda Nabi SAW. Akhirnya baginda pun tiba dengan diiringi oleh bapa saudaranya Al-Abbas bin Abdul Talib. Mereka pun tunggulah di tempat yang janjikan itu sehinggalah mereka jumpa Nabi. Dan Nabi datang dengan bapa saudaranya Al-Abbas bin Abdul Talib. Al-Abbas pada ketika itu dia tak Islam lagi. Abbas ni di kalangan adik-beradik Nabi yang terakhir lambat Islam, iaitu pada pembukaan kota Mekah. Dia datang iring Nabi. Sebab apa? Walaupun dia tidak masuk Islam lagi, tapi untuk memastikan bahawa anak saudaranya ini selamat. Dia iring Nabi. Kemudian baginda Nabi SAW pun berucap di samping membaca beberapa ayat Al-Quran sambil menyeru ke jalan Allah dan mempelawar mereka kepada agama Islam. Di akhirnya, bila Nabi memang macam tu, Nabi akan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, sebab Al-Quran itu dia adalah mukjizat. Orang yang mendengar Al-Quran itu, apatah lagi orang Arab, walaupun mereka musyrik, tapi mereka faham akan isi kandungan Al-Quran itu, sebab Al-Quran itu bahasa Arab. Itu bezanya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Kita boleh hafal Quran, boleh baca Al-Quran sedap, bertarannum, dan sebagainya, tapi kadang-kadang kita tak faham apa makna isi kandungan Al-Quran itu. Tapi orang Arab, walaupun mereka ni musyrik, tapi mereka faham akan makna dan isi kandungan Al-Quran itu, sebab dia adalah bahasa mereka. Sebab itu Nabi akan membaca ayat suci Al-Quran supaya ayat-ayat suci Al-Quran yang mukjizat ini masuk ke dalam hati mereka. Maka dengan izin Allah, mereka insya-Allah akan beriman kepada Allah dan Rasul, seperti mana yang berlaku kepada
Sayyidina Umar, sahabat-sahabat yang lain, kan, apabila hidayah itu Allah masukkan ke dalam hati mereka. Kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hasrat Nabi. Lepas Nabi baca Al-Quran, Nabi cakap dengan mereka dan Nabi nyatakan hasrat Nabi. Nabi kata apa? Saya berjanji dengan kamu supaya kamu sanggup mempertahankan diriku seperti mana kamu mempertahankan anak isteri kamu. Nabi tanya kepada para sahabat ni, 75 orang ni, adakah kamu sanggup mempertahankan diri aku seperti mana kamu sanggup mempertahankan anak isteri kamu? Nabi tanya. Sebab apa? Sebab ini adalah lorong ataupun pintu yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai masa Allah akan mengizinkan Nabi untuk melakukan hijrah ke kota Yathrib. Maka sebab itu Nabi tanya kepada 75 orang ni, adakah mereka sanggup untuk mempertahankan diri Nabi seperti mana mereka sanggup mempertahankan anak isteri mereka. Seorang sahabat namanya Al-Barra bin Ma'rur, dia memegang tangan baginda Nabi SAW dan berikrar, ya, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran sebagai Nabi, kami berjanji dan berikrar akan membela diri engkau seperti mana kami mempertahankan diri sendiri. Berjanjilah dan percayalah kami, wahai Rasulullah, demi Tuhan kami kesemua adalah juara peperangan dan persenjataan. Keistimewaan ini kami warisi sejak turun-temurun dari datuk nenek kami. Jadi seorang sahabat namanya Al-Barra ni, dia pegang tangan Nabi, maka dia melakukan bai'ah. Dia kata, ya Rasulullah, kami sanggup mempertahankan diri kamu seperti mana kami mempertahankan diri kami. Maksudnya di situ adanya bai'ah, adanya sokongan dan dokongan daripada sahabat-sahabat daripada kota Yathrib ini, bermakna mereka sanggup mempertaruhkan nyawa mereka demi untuk mempertahankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semasa Al-Bara' sedang membuat ucapan dan penegasan, ada seorang sahabat namanya Abu Al-Haytham bin Abi Tihan menyampuk. Dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya antara kami dan orang Yahudi termeterai satu ikatan dan kami akan putuskan ikatan tadi andai kata Tuhan telah menolong tuan hamba mendapat kemenangan yang membolehkan tuan hamba beredar pulang ke pangkuan keluarga dan kaum puak sendiri. Apakah rela tuan hamba berbuat demikian meninggal kami? Nabi tanya kepada 75 orang sahabat tadi, adakah mereka sanggup bela Nabi seperti mana mereka membela diri mereka sendiri, anak isteri mereka? Al-Bara' kata, ya Rasulullah, kami sanggup. Maka seorang sahabat lagi pula, dia tanya Nabi, yang bernama Abu Al-Haytham ni, dia tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kami ni terikat dengan puak-puak Yahudi, kan? Di kota Yathrib kami terikat. Ada yang terikat dengan Yahudi Bani Quraizah, ada yang terikat dengan Yahudi Bani Nadir, ada yang terikat dengan Yahudi Bani Qainuqa. Kami terikat, kan? Tapi bila kami dah beriman kepada Allah dan Rasul, kami akan putuskan ikatan dengan orang-orang Yahudi. Tapi dia tanya Nabi, kalaulah suatu masa nanti Allah beri kemenangan kepada kamu ya Rasulullah, pada ketika itu kamu dah menang ni, adakah kamu akan balik ke puak kamu, iaitu di kota Mekah? Sahabat ni dah tanya dah. Ni tanya dalam Bai'atul Aqabah yang kedua ni. Apa jawab Nabi? Nabi kata, tidakkah kita ini sudah sedarah sedaging? Kalau runtuh, sama-sama runtuh. Aku ini kamu dan kamu itu aku. Akan ku perangi siapa yang memerangi kamu dan berdamai dengan siapa yang kamu damaikan. Nabi beri penegasan, Nabi beri
semangat dan motivasi kepada sahabat 75 orang ini bahawa Nabi kata, aku ini kamu adalah aku. Apa yang kamu perangi, mereka itu aku akan perang. Dan mereka yang kamu damai, aku juga akan damai. Bermakna apa? Nabi kata, aku akan hidup bersama-sama dengan kamu. Itu maksudnya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, nanti kita akan jumpa dalam peperangan Hunain. Dalam peperangan Hunain, apabila tentera Islam menang besar dalam peperangan Hunain, berperang dengan orang-orang Taif daripada kabilah Hawazin dan juga Bani Saqif, dan tentera Islam pada ketika itu dapat ghanimah, harta rampasan yang cukup banyak dalam peperangan Hunain itu. Maka harta rampasan itu dibawa balik ke Ja'ranah. Ja'ranah tempat miqat yang kita duk pergi pakai ihram dan sebagainya tu kan. Itu Ja'ranah. Itulah tempat Nabi suruh para sahabat bawa balik harta ghanimah yang mereka menang dalam peperangan Hunain itu, bawa balik ke Ja'ranah. Sampai ke Ja'ranah, maka habis peperangan, Nabi pun pergi ke Ja'ranah. Pada ketika itu Nabi membahagikan harta ghanimah. Tetapi Nabi telah membahagikan harta ghanimah kepada orang-orang Mekah. Orang-orang Ansar ni tak dapat apa. Banyak harta ghanimah tu Nabi bagi kepada orang-orang Mekah. Yang mana orang Mekah ni, mereka ni adalah orang-orang yang baru masuk Islam pada ketika itu, selepas mana berlakunya Fathu Mekah. Nabi bagi harta yang banyak. Orang Ansar ni tengok, rasa kecil hati, sedih. Dan mulalah ada terkeluar daripada mulut mereka mengatakan, Rasulullah dah lupa kita dah. Rasulullah dah lupa kita dah. Bila dah Nabi dapat tawan kota Mekah, kekuatan tentera Islam pun dah ramai, kuat. Kemudian Nabi dah bagi harta ghanimah, harta rampasan perang kepada adik-beradik dia, kaum keluarga dia, orang Mekah sahaja. Kita tak dapat apa. Suara-suara sumbang itu sampai kepada baginda Nabi SAW. Maka Nabi pun panggil semua kaum Ansar. Di situlah Nabi berdialog dengan mereka daripada hati ke hati. Yang mana di antara dialog tu Nabi tanya kepada mereka, mahukah kamu, orang-orang Mekah, mereka itu balik dengan membawa harta rampasan, kambing, unta dan sebagainya ke rumah mereka, tapi kamu kaum Ansar, kamu balik ke kota Madinah dengan membawa diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ketika itu semua sahabat menangis teresak-esak. Sangkaan mereka meleset. Sangkaan mereka meleset. Sebab apa? Sebab Nabi dia sebut dalam Aqabah yang kedua ini, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kita bagaikan satu darah daging. Bermakna, walaupun pada ketika itu Nabi diberi kemenangan, kekuatan tentera Islam, kampung halaman Nabi kota Mekah dapat ditawan, tapi Nabi tetap bersama-sama dengan kaum Ansar. Itu janji Nabi. Sebab itu dalam peperangan Hunain, dalam pemberian harta ghanimah di Ja'ranah itu, Nabi telah mengotakan janji Nabi. Bahawa Nabi kata, biarlah orang-orang Mekah yang baru masuk Islam itu, Nabi nak lembutkan hati mereka. Nabi bagi harta ghanimah yang banyak. Biarlah mereka balik kota Mekah dengan seronok, bawa balik barang, harta rampasan, kambing, unta dan sebagainya. Tapi kamu kaum Ansar, iman kamu kental, utuh, kuat dalam diri kamu. Kamu balik ke kota Madinah walaupun tak bawa balik harta ghanimah,
tapi kamu bawa balik diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kamu. Maka inilah membuatkan seluruh kaum Ansar menitiskan air mata, teresak-esak menangis kerana sangkaan mereka meleset terhadap diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, sebab itu sahabat ni dah tanya dalam perjanjian Aqabah dan Nabi jawab bahawa Nabi akan terus kekal bersama-sama dengan kaum Ansar kerana mereka inilah orang yang sanggup menjaga dan juga mempertahankan diri Nabi daripada diapa-apakan oleh orang-orang kafir pada ketika itu, yang mana Islam tidak ada kekuatan pada ketika itu. Tapi mereka ini sanggup mempertaruhkan nyawa dan harta benda mereka untuk mempertahankan diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu Nabi kata, kamu adalah aku adalah kamu. Nabi nak bagi motivasi kepada mereka bahawa Nabi tidak akan sekali-kali berganjak daripada bumi Madinah Al-Munawwarah. Kemudian baginda Nabi SAW minta dengan katanya, pilihlah 12 orang di antara kamu sebagai naqib. Sebelum nak balik ke kota Madinah ni, Nabi kata kamu kena lantik 12 orang naqib, iaitu ketua. 12 orang ketua. Yang supaya apa? Setiap naqib ini dia akan menjaga kaum dia. Bila balik nanti, apa tugas dia? Mesti merancang bagaimana untuk mengajak, menyampaikan dakwah kepada kaumnya supaya beriman kepada Allah dan Rasul. Ini tujuan dia. Maka sebab itu Nabi lantik 12 orang naqib ataupun ketua untuk menjaga kaum masing-masing. Al-Bara bin Ma'mur adalah orang pertama berjabat tangan dengan baginda Nabi SAW tanda bersetuju. Ini orang yang pertama lah berbai'ah dengan baginda Nabi SAW, setuju dengan bai'ah yang diutarakan oleh baginda Nabi SAW. Setelah kesemua mereka membuat perjanjian, baginda Nabi SAW pun berkata, dan sekarang ini bolehlah kamu bersurai balik ke tempat masing-masing. Bila dah habislah bai'ah pada malam itu, Nabi kata kamu bolehlah balik ke tempat masing-masing, selesai dah bai'ah kita pada malam ini. Tiba-tiba ada seorang sahabat ni yang bernama Al-Abbas bin Ubadah bin Naflah berkata, demi Allah yang mengutus engkau dengan sebenarnya, sekiranya tuan hamba setuju, besok akan saya selesai keluarga saya dengan pedang-pedang kami. Ini seorang semangat ni, semangat jihad. Dia kata kepada Nabi, kalau dah kita selesai, kalau tuan hamba setuju, kalau Nabi setuju, dia kata pagi esok aku nak hantam habis ahli keluarga aku ni yang tak nak beriman kepada Allah ni, aku nak pancung, bunuh habis. Semangat ni, semangat. Dia dapat semangat daripada Nabi ni, kan, nak pertahankan Nabi ni. Kalau ada orang kafir, dia nak bunuh. Ni sahabat tu. Apa kata Nabi? Kita tidak disuruh bertindak demikian dan bersurailah ke tempat masing-masing. Itu bukan apa yang Allah suruh. Kita ni apa yang Allah suruh adalah menyampaikan dakwah, bukan suruh bunuh orang. Kan? Kecuali ada dia punya syarat-syarat dia. Kan? Tapi sengaja-sengaja kita ni jumpa, ni orang kafir, kita bunuh dia, tak boleh. Ni orang kafir, kita nak pukul dia, tak boleh. Sebab dia manusia, dia ada hak atas nama kemanusiaan. Inilah yang diterangkan oleh baginda Nabi SAW kepada sahabat tadi. Sahabat tadi kata, semangat ni, kau boleh dah pagi esok, aku nak beres lah kau keluarga aku yang kafir ni, biar semua mati. Kan? Sebab apa? Sebab kena kamu tak nak beriman kepada Allah dan Rasul. Bukan Nabi tadi, itu bukan kerja kita. Kerja kita adalah balik merancang strategi bagaimana untuk menyebarkan Islam, ajak orang beriman kepada Allah dan Rasul, selamatkan manusia daripada masuk neraka, masuk syurga. Itu sebab objektif, hadaf para anbiya, para rasul diutuskan di atas muka bumi ini, untuk mengajak manusia beriman kepada Allah. Tuan dan puan-puan rahmati Allah,
Jadi mereka pun balik tempat masing-masing, tidur dalam keadaan yang senyap. Ahli keluarga mereka, kaum kerabat mereka, kabilah mereka tak tahu bahawa mereka ni keluar pada malam itu. Tapi setelah semua orang pulang dari Mina, maka puak musyrikin pun membuat siasatan lanjut mengenai berita yang dihebohkan oleh Quraisy. Tiba-tiba pagi esok, orang Quraisy ni mereka datang ke kabilah Aus dan Khazraj ni. Mereka tanya, mereka tanya? Dia kata apa? Wahai sekalian kaum Khazraj, sungguhnya suatu berita hangat telah sampai ke pengetahuan kami, di mana kamu merancang hendak membawa keluar saudara kami iaitu Muhammad dari sini. Dan kami telah dengar juga kamu telah berjanji dengannya untuk memerangi kami demi Tuhan. Sungguhnya peperangan yang paling benci bagi kami ialah peperangan dengan kamu. Rupanya tuan-tuan, orang musyrikin Quraisy ni dia dapat hidu. Dia dapat hidu tentang perjanjian Aqabah yang berlaku di antara Nabi dengan kabilah Aus dan Khazraj. Tapi mereka tak tahu kat tempat mana. Tapi mereka dapat hidu, ada berlaku perjanjian. Jadi sebab tu pagi itu mereka ramai-ramai datang ke kabilah Khazraj. Mereka nyatakan apa yang mereka dengar, sangkaan mereka. Kemudian apa jawab? Keluarga kami yang musyrik dan kafir bangun. Ni Ka'ab bin Malik cerita. Keluarga kami yang musyrik dan kafir bangun, menyumpah-nyumpah. Kata mereka, sedikit pun kami tak tahu. Ialah mereka tu keluar malam, keluar dalam keadaan yang senyap. Mereka pada tu tidur, semua tidur nyenyak. Dan mereka ni keluar dalam keadaan yang senyap, orang tak tahu. Jadi bila ada puak musyrikin Quraisy datang, kata adanya perjanjian, maka mereka tak tahu. Maka mereka menyumpah-nyumpah orang-orang musyrik Mekah tadi. Perkara ini memang benar, tetapi mereka tidak tahu. Kemudian Ka'ab bin Malik menyambung ceritanya. Ka'ab bin Malik tambung lagi, dia kata, setelah semua orang pulang dari Mina, maka puak musyrikin pun membuat siasatan. Jadi orang musyrikin ni dia tak puas hati, maka dia buat siasatan menyiasat lagi. Siapa yang terlibat daripada kalangan orang-orang Khazraj dan Aus ni, mereka menyiasat. Akhirnya kata Ka'ab bin Malik, mereka pun keluar mencari kami. Antaranya mereka berjumpa Sa'ad bin Ubadah di suatu tempat berhampiran dengan Mekah bernama Az-Zakkur, dan Munzir bin Amru. Kedua-duanya mereka ini naqib, tetapi mereka tidak sempat menangkapnya. Mereka tak sempat menangkap Munzir bin Amru, tak sempat. Dia tempat melarikan diri, tapi mereka sempat menangkap Sa'ad bin Ubadah. Ini adalah ketua naqib yang dilantik oleh baginda Nabi SAW, 12 orang itu. Bila mereka tangkap Sa'ad bin Ubadah, apa mereka buat? Adapun Sa'ad bin Ubadah, mereka telah mengikat kedua-dua tangan ke lehernya dan kemudian diseret dengan binatang tunggangan hingga sampai ke bandar Mekah. Bayangkan tuan-tuan, ni baru ni buat perjanjian semalam. Mereka dapat tangkap Sa'ad bin Ubadah, mereka ikat kedua-dua tangannya ke leher macam tu, kemudian mereka tarik dengan kuda, bawa balik ke kota Mekah. Di sana mereka menyebat dan merabut-rabut janggutnya. Maksudnya mereka sebat dia, buat macam-macam lah. Seksa dia, seksa Sa'ad bin Ubadah tadi. Sebab mereka nak dapat maklumat, betul tak kamu terlibat dalam perjanjian dengan Muhammad pada semalam hari? Nampak tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, sedangkan baru saja melakukan Aqabah yang kedua pada semalam. Kemudian Sa'ad sendiri menceritakan, Sa'ad bin Ubadah menceritakan, dia kata, Allah sahaja yang mengetahui ketika aku di dalam tangan mereka. Maka semasa aku diseret, tiba-tiba seorang di antara mereka datang sambil berkata, dia kata mereka ni kira libas dia, pukul dia, Allah saja yang tahu. Maksudnya mereka pukul sungguh-sungguh. Tapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, rahsia itu tak keluar daripada mulut dia, tak keluar. Dan akhirnya kata Sa'ad, sehinggalah ada seorang daripada kalangan mereka berkata, adakah kau ni wahai Sa'ad berada di kota Mekah ni di bawah perlindungan seseorang?
Maka barulah Sa'ad kata, sebenarnya aku di sini di bawah perlindungan dan perjanjian Jabir bin Mut'am dan Al-Harith bin Umayyah. Baru dia cerita, aku ni berada di kota Mekah di bawah perjanjian ataupun naungan mereka dua. Maka barulah musyrikin Quraisy lepaskan dia. Kerana apa? Kerana dia ni di bawah perlindungan dua orang pembesar Quraisy di kota Mekah pada ketika itu. Barulah dia dilepaskan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ini nak cerita kepada kita bagaimana perjanjian Aqabah yang berlaku, yang dibawa datang oleh 12 orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasul pada tahun sebelumnya itu. Mereka telah membawa seramai 75 orang. Dengan kekuatan yang mereka ada itu, mereka telah melakukan bai'ah Aqabah yang kedua, dan akhirnya mereka menjadi orang yang sangat hebat, kerana dengan mereka lah 75 orang itu mereka balik ke kota Yathrib dengan melakukan dakwah secara besar-besaran di kota Yathrib, sehingga disebutkan bahawa tidak ada satu rumah pun di kota Yathrib yang tidak disampaikan dakwah Islam. Mereka sanggup. Dan biasalah tuan-tuan, bila sampaikan dakwah Islam ni, mereka menerima berbagai-bagai ujian. Ada yang kena ugut, ada yang kena maki, ada yang kena macam-macam lah, tomaan dan sebagainya daripada orang yang tak suka. Tetapi yang pentingnya, mereka memastikan bahawa dakwah Islam itu diceritakan pada setiap rumah yang berada di kota Yathrib pada ketika itu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ada berapa ibrah yang boleh kita ambil daripada apa yang kita bincangkan pada malam ini. Kata Syekh pada kita bahawa kita perhatikan dua titik perbezaan yang penting terdapat di antara dua perjanjian ini. Yang pertama, bilangan peserta di dalam perjanjian pertama seramai 12 orang lelaki, dan di dalam perjanjian kedua telah meningkat kepada 73 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Ini perbezaan. Aqabah yang pertama 12, Aqabah yang kedua 75 orang. Maksudnya adanya peningkatan, adanya penyampaian dakwah berlaku di kota Yathrib pada ketika itu. Mereka yang 12 orang itu peserta perjanjian pertama telah pulang ke Madinah bersama-sama mereka. Mus'ab bin Umar bukan semata-mata pulang untuk mengasingkan diri dari masyarakat atau tinggal berdiam diri di rumah masing-masing, tetapi sebagai tanggungjawab mereka telah berusaha untuk mengembangkan agama Islam di kalangan masyarakat masing-masing, lelaki dan perempuan. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Syekh nak beritahu kepada kita bahawa kalaulah 12 orang pemuda yang beriman dalam Aqabah yang pertama itu, mereka balik ke kota Yathrib, mereka balik duduk diam-diam kat rumah, berzikir dalam rumah, sembahyang dalam rumah masing-masing, tak cerita Islam pada orang, maka tahun berikutnya mereka datang pun 12 orang tu. Tetapi tanggungjawab setiap individu Muslim yang telah mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, tanggungjawab menyampaikan dakwah Islam itu terletak di atas bahu kita semua. Maka sebab itu tanggungjawab menyebarkan Islam, menceritakan Islam, mengajak orang mendekati Islam, memperkenalkan Islam, itu adalah tanggungjawab setiap orang Islam. Bukan mufti sahaja, bukan ahli agama sahaja, bukan tok imam sahaja, tetapi semua orang yang telah mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, tanggungjawab menyampaikan Islam, menyampaikan risalah Islam, menyebarkan dakwah, itu adalah tanggungjawab setiap orang Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Syekh kepada kita bahawa artikel-artikel perjanjian pertama tidak menyebut sama sekali soal jihad dan perjuangan. Sebaliknya dalam perjanjian kedua dengan terus terang menyatakan supaya jihad, perjuangan dan mempertahankan keselamatan baginda Nabi SAW menjadi tanggungjawab setiap Muslim dengan apa jalan sekalipun. Perjanjian yang pertama, Nabi tak sebut pun tentang jihad. Nabi sebut tentang 5 perkara tadi. Jangan syirik kepada Allah, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bunuh anak perempuan, jangan sekali-kali engkar perintah Nabi. Tapi dalam perjanjian Aqabah yang kedua, Nabi sebut tambah, iaitu
adakah kamu sanggup mempertahankan diriku seperti mana kamu sanggup mempertahankan anak isteri kamu? Nabi tanya kepada sahabat-sahabat tadi. Maka sahabat-sahabat tadi menjawab, kami sanggup. Ini perbezaan di antara Aqabah yang pertama dan Aqabah yang kedua. Itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini memberi kefahaman kepada kita bagaimana usaha-usaha dakwah yang dilakukan oleh para sahabat, yang mana mereka itu datang daripada bumi yang jauh, daripada tempat yang jauh, iaitu kota Yathrib pada ketika itu, datang dengan suatu semangat untuk menyatakan kesanggupan mereka untuk mempertahankan diri Nabi seperti mana mereka sanggup mempertahankan anak isteri mereka sendiri. Maka itulah satu semangat jihad yang cukup besar yang telah ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Ansar untuk mempertahankan diri Nabi dan juga untuk menyebarkan dakwah Islam di kota Yathrib pada ketika itu. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, dengan berkat 12 orang pemuda ini, dengan berkat 75 orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasul ini dalam Aqabah yang kedua, maka akhirnya kita lihat pada hari ini kota Madinah menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota Madinah yang bercahaya dengan keimanan, dengan akhlak yang cukup hebat yang ada di bumi Madinah, berkat dengan 75 orang para sahabat yang balik daripada Aqabah yang kedua ini. Mereka sanggup dicaci maki, sanggup difitnah, ditahmah, diugut, dipukul dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kerana perjuangan ini adalah perjuangan yang besar, perjuangan yang memerlukan pengorbanan, perjuangan yang mana ganjarannya syurga Allah Subhanahu wa taala, maka sebab itu mereka meneruskan juga agenda dakwah Islam di kota Yathrib, dan akhirnya semua penduduk di kota Yathrib daripada Aus dan Khazraj beriman kepada Allah dan Rasul. Itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini memberi kefahaman kepada kita dan juga suntikkan semangat, motivasi kepada kita untuk terus kita menyebarkan, menceritakan tentang keindahan dan kecantikan Islam kepada seluruh manusia, sama ada daripada orang Islam itu sendiri ataupun daripada kalangan sahabat-sahabat kita yang non-muslim sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita tunjukkan, kita ceritakan dengan akhlak Islam yang Nabi ajar kepada sahabat tadi, membezakan di antara akhlak Islam dengan akhlak kafir, maka insya-Allah mudah-mudahan mereka ada rasa untuk mendekati Islam, mengenal Islam, dan akhirnya mereka menganut agama Islam. Mudah-mudahan. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, sekali itu sahaja yang kita bincangkan pada malam ini. Saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan dosa kita semua dan matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, mati yang terbaik si Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu sahaja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.